Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan bentang untuk bab insurance, iaitu co-insurance dalam insurans kesihatan. Okey, sebelum tu, apa tu co-insurance? Okey, co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey, apa maksud dia? Okey, contoh. Ini adalah satu syarikat insurans dan ini adalah pemegang polisi. Macam sebelum ni kita belajar, kita akan sentiasa berdamping dengan risiko. Bukan kita mau tu risiko datang ke tempat kita, cuma kita memerlukan satu perlindungan. Jadi macam itulah co-insurance ni, syarikat ni akan tanggung sama-sama dengan pemegang polisi ni jika dia mengalami satu kerugian akibat daripada risiko yang dialami dia lah. Okey, co-insurance dalam insurans kesihatan. Dalam kontrak insurans kesihatan, co-insurance ditetapkan fasal penyertaan peratusan, khasnya bagi polisi insurans perubahan utama. Dalam fasal ini, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible sekiranya ada. Contohnya, penyertaan peratusan co-insurance 80-20 bermaksud syarikat insurans menanggung 80% daripada kos perubatan yang dilindungi oleh polisi dan 20% akan ditanggung oleh pemegang polisi itu. Okey, apa maksud dari sini? Maksudnya 80-20 ni adalah 1% yang akan ditanggung bersamalah. 80 tu yang ditanggung oleh syarikat insurans dan 20 lagi akan ditanggung oleh pemegang polisi. Sebelum kita teruskan kepada contoh 7, sedikit info. Macam tadilah, dia cakap peruntukan deductible perlu dipenuhi oleh pemegang polisi terlebih dahulu sebelum dapat menikmati faedah insurans yang dibelinya. Maksudnya, contohlah pemegang polisi tadi tu, Ejen Ali, dia ambil deductible. Jadi maksudnya, dia perlu langsaikan dulu dia punya deductible sebelum dia menikmati faedah co-insurance yang akan tanggung sama-sama ni lah. Co-insurance dalam perubatan. Okey. Sebagai contoh insurans perubatan kesihatan, panel insurance yang kita ambil di klinik-klinik kalau kita demam tu, dan COVID pun adalah satu contoh insurans perubatan kesihatan. Itu sebagai pengetahuan umum je lah. Okey, beralih kepada contoh 7. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible 500 dan fasal penyertaan peratusan co-insurance 7525 dalam polisinya. Okey, macam tadi, 7525 ni adalah peratusan yang dikongsi ataupun yang kena tanggung sama-sama itulah. Peratus syarikat insurans yang ditanggung oleh syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah 20,600. Okey, jadi macam mana kita mau selesaikan dia? Kos perubatan Puan Chen adalah 20,600. Okey. Untuk penyelesaian dia, apa-apa pun, macam tadilah, apa-apa pun kita perlu selesaikan deductible terlebih dahulu. Jadi, kos perubatan selepas deductible Puan Chen, 20,600 tu tolak dengan deductible lah. 500, kita akan dapat 20,100. Okey. Berapa bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans?
Macam tadi kita sudah tahu 75 tu akan ditanggung, 75% tu akan ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi kita darablah supaya kita dapat tahu berapa bayaran kos dia. 75% darab dengan kos perubatan selepas deductible Puan Chen tadi. Jadi kita akan dapat RM15,075. Okey, last kali kita mau cari bayaran kos yang ditanggung oleh Puan Chen. Jadi cara dia, kita tahu 25% tu yang akan ditanggung oleh Puan Chen. Jadi kita darablah, kita tambah 500 sebab 500 tu deductible yang diambil Puan Chen. Jadi dia perlu selesaikanlah itu bayaran yang deductible tu. Jadi sudah dapat, kita akan dapat 5,525. 500 tu tadi kan kita tahu 500 tu adalah deductible. Ataupun satu cara lagi kita boleh je ambil daripada kos perubatan selepas deductible. Oleh kerana kita sudah selesaikan deductible, jadi yang perlu dibayar untuk oleh Puan Chen, kita tolak je lah dengan bayaran kos yang telah ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi kita akan dapat nilai yang sama, iaitu 5,525. Okey, jadi sekian itu je daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini.